Berita Al-Hijrah 25 Zulkaidah 17 Julai, editor buku hina jata negara lari ke luar negara. Juga lanjut tempoh moratorium wajar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya, Ardi Herman Marzi. Editor buku Rebirth, Reformasi, Resistance and Hope in New Malaysia yang sebelum ini terpalit kontroversi penghinaan jata negara didakwa telah melarikan diri ke luar negara. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Huzir Muhammad ketika mengesahkan perkara itu berkata individu terbabit didapati ke luar negara sejak 21 Januari lepas hasil semakan terhadap dokumen perjalanannya. Tambah Datuk Huzir, JSJ Bukit Aman telah menyenaraikannya sebagai orang yang dikehendaki dan akan ditahan selepas dikesan. Daripada 28 individu yang menyumbang dalam penulisan buku berkenaan, pihaknya sudah merakam percakapan 8 penulis, manakala bakinya masih dikesan. Sebelum ini, pelukis, penerbit dan pencetak buku berkenaan sudah diambil keterangan. Kita juga akan minta ulasan-ulasan ataupun bantuan daripada pihak universiti, daripada profesor-profesor tentang isu jata ni. Dan juga kita akan minta bantuan daripada cawangan khas berhubung dengan artikel-artikel yang telah disumbangkan oleh 28 penulis-penulis tu, sama ada tak dari segi berunsur ancaman kepada keselamatan dan sebagainya. Beliau berkata demikian di Bukit Aman siang tadi. Siasatan berhubung penerbitan buku berkenaan dimulakan sejak 29 Jun lalu, susulan beberapa laporan polis diterima daripada pelbagai pihak di seluruh negara. Siasatan mendapati sebanyak 1,000 naskah sudah dicetak dan 313 naskah daripadanya telah dirampas. Pihak Kementerian Dalam Negeri KDN turut membuat rampasan sebanyak 233 naskah buku berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 5 Akta Lambang dan Nama 2016, Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 8-1 Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Bador menyifatkan cadangan kerajaan menaikkan hukuman penjara sehingga 20 tahun dan denda maksimum RM150,000 dalam kes membabitkan pemandu mabuk adalah memadai. Menurut beliau, sebelum ini pihaknya pernah mencadangkan hukuman penjara mandatori terhadap kelompok berkenaan bagi mengurangkan kes kemalangan membabitkan pemandu mabuk. Sekiranya Parlimen yang telah berbincang dan sekiranya meluluskan peningkatan jumlah hukuman, tempoh hukuman penjara itu dengan juga denda itu, saya adu-adukan. Itu harapan, tetapi mungkin tetapi adalah alasan-alasannya sebagaimana pihak yang menggubal undang-undang ini, dapatan-dapatan daripada semua pihak, dan mereka memutuskan bahawa cukup sekadar meningkatkan tempoh penjaraan tersebut, dan juga meningkatkan nilai denda tersebut. So, saya terima. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan kasut oleh syarikat Bata Primavera Sdn Bhd di Bukit Aman siang tadi. Kementerian Kesihatan mengenal pasti 4 kluster baru COVID-19 hari ini dan ia membabitkan kluster Pitakwa, Shirala, Pusat Perubatan Kuching dan Jupiter. Dalam kenyataan KKM, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah berkata bagi kluster Pitakwa, ia membabitkan seorang warga negara yang pulang ke Malaysia dari Nigeria pada 11 Julai lalu. Susulan itu, 44 kontak rapat dikenal pasti dan disaring termasuk ahli keluarga, penumpang dan kru kapal terbang, pemandu teksi serta rakan sekerja. Bagi kluster Shirala melibatkan seorang bukan warga negara dan tiba di Malaysia pada 6 Julai lepas atas urusan kerja dan kini 2 kontak rapat dikenal pasti dan menjalani ujian saringan COVID-19. Manakala bagi kluster Pusat Perubatan Kuching pula,
ia membabitkan seorang warga negara frontliner bagi kes berkenaan 26 kontak rapat dikenal pasti termasuk ahli keluarga dan rakan sekerja. Sementara itu, kes kluster Jupiter pula melibatkan seorang bukan warga negara iaitu kru sebuah kapal yang berlayar dan mempunyai sejarah perjalanan ke Jepun dan Singapura. Dan bagi kes berkenaan, 29 kontak rapat dikesan dan kesemuanya adalah kru kapal. Dalam pada itu, selepas sekian lama jangkitan kes baru berada pada 1 angka, hari ini ia kembali kepada 2 angka. 18 kes baru dicatatkan hari ini dengan 10 kes dilaporkan di Sarawak, 4 di Selangor, 2 di Terengganu dan 1 kes masing-masing di Sabah dan Kuala Lumpur. Pemakaian pelitup muka untuk pelajar tidak diwajibkan melainkan terdapat pelajar dan kaki tangan yang menunjukkan gejala semasa sesi persekolahan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata pelitup muka wajib disediakan pihak sekolah kepada mereka yang tidak sihat. Selain perlu menyediakan sabun atau cecair pembasmi kuman tangan, melakukan saringan gejala serta suhu badan. Tambah Datuk Seri Ismail, ketetapan itu selaras dengan garis panduan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menerusi satu kenyataan, pentadbir sekolah juga bertanggungjawab memberikan taklimat keselamatan kepada kontraktor pembersihan, pengusaha kantin dan pembekal perkhidmatan serta sentiasa mengingatkan pekerja mereka mengenai pemakaian pelitup muka. Baik, pemberian tempoh moratorium selama 6 bulan sebagaimana dipersetujui bank-bank sebelum ini memberi nafas lega kepada pengguna ketika berdepan cabaran pandemik COVID-19. Jadi berbaki 2 bulan sebelum kelonggaran itu tamat, ada cadangan beberapa pihak untuk memanjangkan lagi tempoh berkenaan bagi memastikan kedudukan kewangan rakyat benar-benar stabil. Jadi jika cadangan itu dipersetujui, bagaimana kesannya kepada pertumbuhan ekonomi negara dan adakah benar ia mampu memberi manfaat dan keuntungan kepada bank? Jadi untuk perinciannya, kita bersama pensyarah kanan Putra Business School PBS, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif di talian Skype. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Baik Doktor, berhubung syur pelanjutan moratorium, adakah ia satu tindakan yang wajar dan jika ia dipersetujui dan apa antara pro and con dia ataupun kelebihan dan kekurangan dia Doktor? Ya, pada pendapat saya, jika moratorium ingin dilanjutkan, ianya sesuai dilanjutkan untuk golongan ataupun individu yang tertentu yang memang betul-betul memerlukan penangguhan pembayaran dan mungkin kita tidak buat secara blanket ataupun secara keseluruhan kerana manfaatnya ialah apa yang kita lihat, apa yang berlaku pada masa sekarang iaitu peningkatan jumlah mereka yang kehilangan pekerjaan, menganggur dan belum semua perniagaan ataupun beberapa sektor yang pulih sepenuhnya masih lagi memerlukan bantuan dari segi apabila moratorium ini diberi iaitu dari segi tidak perlu membayar komitmen hutang bulanan dan jika moratorium ini dilanjutkan kepada golongan-golongan ini iaitu mereka yang kehilangan pekerjaan, perniagaan yang masih belum mencapai pendapatan yang mencukupi, manfaatnya kepada mereka adalah sekurang-kurangnya mereka masih lagi mampu menampung kos selain daripada hutang ini dan juga perniagaan mungkin masih lagi mampu beroperasi dan ini membolehkan berlakunya lagi transaksi perniagaan, berlakunya lagi perbelanjaan oleh rakyat dan juga individu-individu ini sebab kerana mereka tidak terbeban lagi untuk membayar komitmen hutang. Baik Doktor, itu kesan kepada rakyatlah. Tapi dari sudut implikasinya kepada bank, adakah benar hujah bahawa ia lagi memberi manfaat dan keuntungan kepada bank itu sendiri? Okey, kalau kita lihat sebenarnya bank komersial memang akan terjejas jika moratorium ini dilanjutkan tetapi ianya tidaklah sampai menyebabkan mereka mengalami kerugian dan apabila kita sebut moratorium bukan bermakna kita tidak bayar, cuma akan bayar kemudian dan kalau kita nak lihat sama ada adakah ini akan menjejaskan keuntungan bank dengan teruk, mungkin akan ada orang kata win-win situation yang mana saya sebut tadi mungkin selepas 2 bulan ini moratorium diberikan bukan untuk semua tetapi hanya mereka yang benar-benar memerlukan kerana jika moratorium terus dihentikan dalam masa 2 bulan ini dan keadaan masih lagi tak pulih untuk perniagaan dan juga individu, jika mereka tidak mahu bayar, mereka akan diisytiharkan bankrupt dan ini akan menyebabkan
bank kehilangan terus prospek untuk mendapatkan kembali bayaran pinjaman tersebut, dan ini akan memberikan kesan yang lebih teruk kepada bank dan juga ekonomi negara kita, kerana peningkatan perniagaan yang muflis dan juga individu yang itu bankrupt akan menyebabkan hilangnya tenaga kerja yang produktif serta aktiviti perniagaan. Oleh itu, apabila saya lihat moratorium ini jika dilanjutkan, ianya orang kata lebih bagus daripada terus memberhentikannya dan menyebabkan risiko yang lebih besar, iaitu risiko kemuflisan individu dan perniagaan. Baik, Doktor, sebelum ini pengguna ada lebihan wang hasil dari tempoh moratorium. Jika ia tidak dilanjutkan, bagaimana rakyat boleh menyusun kembali kewangan, menstabilkan kembali kewangan mereka, khususnya mereka yang terkesan ataupun terjejas akibat COVID-19? Ya, sudah pasti apabila moratorium diberi 6 bulan, rakyat tidak boleh orang kata tunggu sehingga saat-saat akhir mengharapkan moratorium ini dilanjutkan. Dan tempoh 6 bulan ini sebenarnya adalah tempoh untuk individu ataupun perniagaan, bagi perniagaan untuk menstrukturkan semula operasi, kos operasi mereka, supaya apabila moratorium ini tidak telah dihentikan, maka mereka masih lagi menampung kos operasi. Manakala bagi individu, bagi mereka yang mampu, iaitu mengubah gaya hidup untuk memastikan bahawa apabila mereka kembali membayar hutang komitmen kepada bank, mereka tidak akan orang kata kekurangan duit. Tetapi kalau kita lihat juga dari segi bantuan-bantuan prihatin penjana yang diberikan, ambillah peluang mana-mana insentif ataupun inisiatif yang diberi dalam bulan itu untuk menjana pendapatan tambahan. Sebagai contoh, banyak insentif yang diberikan oleh Kementerian Pertanian sebagai contoh untuk kita mula menanam di dalam bandar, ataupun jika ada tanah kosong, bantuan untuk menjadi usahawan, bantuan untuk menjalani latihan yang terutamanya yang berkaitan dengan pendigitalan. Jadi semua ni boleh diambil peluang pada masa ini oleh individu untuk memastikan mereka kembali berdaya saing, kembali membolehkan mereka mendapat pendapatan, supaya apabila moratorium ini dihentikan, mereka masih lagi mampu hidup dengan orang kata tidak lagi hutang yang bertambah. Ya, baik, terima kasih Dr. Razman atas perkongsian. Sama-sama. Itu dia Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, Pensyarakanan Putra Business School. Baik, berita Al-Hijrah berehat sebentar. Sekembali nanti, banjir kilat di Sulawesi ragut 30 nyawa. Masih bersama berita Al-Hijrah, seorang akaunten sebuah syarikat swasta mengaku tidak bersalah atas 143 pertuduhan pecah amanah berjumlah RM38,000. Tertuduh Nurul Husna Atikah Shoaib, 32 tahun, didakwa melakukan jenayah itu dengan menyalahgunakan harta syarikat. Terdahulu, kesemua pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Mahkamah Session Ipoh Azman Abu Hassan. Kesalahan itu didakwa dilakukan di syarikat Petrogas Engineering Sdn Bhd di Manjung antara November 2017 hingga April 2018. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 408 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan sebat jika sabit kesalahan. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Farhana Hashim, manakala tertuduh diwakili Peguam S. Darmanathan. Hakim membenarkan jaminan RM15,000 dengan seorang penjamin dan mengarahkan pasport diserahkan kepada mahkamah. Selain tertuduh perlu melaporkan diri di Balai Polis Seri Manjung sekali dalam sebulan. Mahkamah menetapkan 10 September depan sebagai tarikh sebutan semula kes. Di Mahkamah Magistrate Port Dickson, dua lelaki didenda RM3,800 setiap orang selepas mengaku salah atas dakwaan membantu pemberi pinjaman wang tanpa lesen atau ahlong. Kedua-dua tertuduh berusia 40 dan 47 tahun itu ditahan ketika sedang menampal poster di Bandar Spring Hill, Lukut sebelum ditahan polis. Tangkapan itu dibuat menerusi Ops Vulture yang digerakkan sepasukan pegawai dan anggota polis dari bahagian siasatan jenayah komersial Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Port Dickson bagi mengekang kegiatan ahlong di daerah itu. Polis turut merampas 78 helai poster iklan, 3 botol mineral yang mengandungi cecair disyaki gam, 8 telefon bimbit pelbagai jenama dan sebuah kenderaan perodua MyV.
Kedua-dua tertuduh mengaku salah di hadapan Magistrate Siti Huzaifah Abdul Talib atas dakwaan mengikut Seksyen 29AA-1 Akta Pemberi Pinjaman Wang APPW 1951 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Kebaikan serta khasiat kunyit putih wajar dikaji dengan lebih mendalam agar dapat dimanfaatkan untuk kesihatan manusia. Menyedari kepentingan kajian berhubung kunyit putih yang banyak terdapat di negara India, Sri Lanka dan China itu, syarikat FR Kasih Marketing menjalinkan kerjasama dengan Pusat Penyelidikan Universiti Utara Malaysia UUM agar tumbuhan itu dapat dikomersialkan sebagai bahan utama menerusi produk-produk lain. Pengarah urusan FR Kasih Marketing Faizul Rohban berkata, kunyit putih berpotensi dijadikan produk-produk lain jika rahsia kebaikannya dapat diterokai dengan lebih mendalam. Daripada kajian selama 2 tahun ini, seperti saya katakan, kami sebenarnya ingin menjadi smart company, global industry lah. Yang mana kita kena faham dan kita nak cubakan, maknanya kunyit putih dia tidak terhenti pada kosmetik saja. Mungkin dia boleh pergi kepada pil, kepada krim, kepada bedak ataupun kepada mandian dan sebagainya. Dan tu kerana itulah kami kolaborasi dengan UUM untuk melihat sejauh mana kita boleh menghasilkan produk yang berasaskan kunyit putih. FR Kasih Marketing telah menghasilkan produk kosmetik berasaskan kunyit putih menerusi Kasih Skincare yang bakal berada di pasaran seluruh Malaysia menjelang Ogos 2020. Sementara itu, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa UUM, Profesor Dr. Yusnidah Ibrahim berkata, kerjasama seumpama ini penting agar negara dapat menghasilkan pelbagai produk berkualiti. Seperti mana yang kita tahu ya, banyak sangat kita merujuk kepada negara Korea dan negara barat ya, seperti France dan sebagainya untuk produk kecantikan. Tapi sekarang ia menunjukkan bahawa kita mampu ya menghasilkan produk berkualiti sekiranya pihak industri kosmetik ya bekerjasama dengan universiti-universiti tempatan ya. Baru-baru ini FR Kasih Marketing menandatangani perjanjian penyelidikan bersama UUM dengan tempoh kajian dijangka mengambil masa 2 tahun. UUM telah bekerjasama dengan FR Kasih dalam membangunkan produk ini dan juga menambah baik lagi produk ini secara kolaborasi melalui consultation di bawah anak syarikat Universiti Utara Malaysia. Selain Kasih Skincare, syarikat ini terkenal dengan produk minuman tambahan Arjuna Kasih dan Manja Kasih yang sesuai diamalkan pelbagai peringkat umur. Untuk pertanyaan maupun tempahan, hubungi Beauty Kasih menerusi Facebook, Instagram serta WhatsApp seperti tertera. Bermula dengan menjahit tudung untuk kegunaan sendiri, siapa sangka hasil kreativitinya membawa kepada penubuhan empayar butik malah menjadi pelopor jenama tudung patuh syariah. Hanami Empire Sdn Bhd yang telah menempa nama sejak 6 tahun lalu terus menghasilkan rekaan tudung yang eksklusif serta menepati cita rasa wanita. Hijabai Hanami diasaskan bekas pensyarah Siti Zaliha Hamzah dan suaminya Muhammad Fikri Yusof. Mengimbas kembali detik permulaan perniagaan itu, inisiatif untuk menjahit tudung semata-mata untuk kepuasan sendiri, memandangkan tidak banyak tudung patuh syariah yang terdapat di pasaran. Secara kebetulan, ia menarik perhatian rakan sekerja. Jadi pada masa tu, saya ni ambil inisiatif untuk beli kain dekat gudang menjual kain. Kemudian saya potong sendiri, jahit sendiri dan saya pakai. Kemudian bila saya pakai, kawan-kawan kat office semua macam seronok. Dan dia kata nak beli. Jadi pada masa tu saya pun jual pada kawan-kawan di office. Kemudian saya pun dengan suami ambil gambar sikit dekat tepi dinding kat rumah. Gaya-gaya sikit. Kemudian kita upload masuk kat Facebook. Start daripada tu hari ke hari, permintaan kepada selendang labuh ni sangat merangsangkan. Memasuki 6 tahun empayar perniagaan tudung hijabai Hanami, Siti Zaliha sentiasa memikirkan idea baharu menerusi koleksi tudungnya agar dapat bersaing dengan jenama lain di pasaran. Yang special dekat hijab Hanami ni, setiap minggu kita akan keluarkan new collection. Bukan saja new collection tapi pelbagai corak, pelbagai colour pada setiap minggu. Kita membawa brand Hanami ni
ke satu level yang lain, kita menyediakan material yang jarang yang ada kat pasaran. Kita custom material kita. Kemudian kita juga custom setiap merchandise yang keluar daripada Hanami, kita pun custom untuk memastikan brand Hanami ni sentiasa orang kata evergreen ataupun sentiasa meningkat dan juga relevan dalam market. Setiap corak yang dihasilkan direka khas oleh tim hijab Hanami supaya tampak eksklusif. Berdepan dengan cabaran dalam dunia perniagaan, empayar hijab Hanami tetap bertahan dengan strategi tersendiri. Untuk koleksi sempena Aidiladha, ia mengetengahkan 3 ikon fashion yang tampil menggayakan koleksi tudung jenama itu, seperti Shah Al-Yahya, Siti Saleha dan Siti Nabila. Lebih menarik, mereka juga berkolaborasi bersama syarikat pengedar Mercedes-Benz di Malaysia, Cycle and Carriage, bagi tujuan menghantar koleksi tudungnya kepada artis-artis tempatan. Untuk sebarang maklumat dan pembelian koleksi hijab by Hanami, hubungi talian tertera. Laju cepat dan pantas, tak perlu lama. Sertailah misi ibadah kurban merentas benua anjuran Persatuan Perniagaan Islam Antarabangsa. Baik, bakal menyusul COVID-19 di Brazil catat 40,000 kes setiap hari. Masih bersama berita Al-Hijrah, kita ke perkembangan luar negara. Banjir kilat dan tanah runtuh di Luwu Utara Sulawesi, Indonesia. Angka korban akibat bencana itu kini mencecah 30 nyawa. Menurut pihak berkuasa, sekurang-kurangnya 15 mangsa masih hilang. Kebanyakan mangsa hanyut di bawah arus deras banjir kilat, manakala ratusan penduduk terpaksa dipindahkan. Kerajaan turut mengisytiharkan darurat bencana sehingga 12 Ogos depan di kawasan terjejas. Banjir kilat dan tanah runtuh kerap berlaku di Luwu Utara, terutama pada musim hujan, namun ia lebih buruk tahun ini. Beberapa ahli akademik mendakwa aktiviti penebangan hutan untuk tanaman kelapa sawit dikatakan punca kepada bencana berkenaan. Perkara itu bagaimanapun dinafikan kerajaan tempatan. Baik, wabak COVID-19 di Brazil semakin membimbangkan dan jumlah kes kini melebihi 2 juta orang dengan peningkatan hampir 40,000 kes setiap hari. Dengan 76,688 kematian, Brazil kini negara kedua paling terjejas di dunia selepas Amerika Syarikat. Kes meningkat sekali ganda hanya 27 hari selepas negara Amerika Latin itu mencatatkan 1 juta kes COVID-19. Peningkatan drastik itu dipercayai berpunca gesaan Presiden Brazil Jair Bolsonaro kepada pemimpin kerajaan tempatan untuk melonggarkan perintah kawalan pergerakan sejak beberapa minggu lalu. Lebih memburukkan keadaan, jawatan Menteri Kesihatan negara itu masih dipangku oleh Menteri Interim berlatar belakang ketenteraan yang tiada pengalaman dalam bidang kesihatan. Untuk rekod, Menteri Kesihatan negara itu dipecat Presiden Bolsonaro April lalu. Bolsonaro yang kini dijangkiti COVID-19 terkenal dengan dasar menolak lockdown untuk melindungi ekonomi. Dan seterusnya sama-sama saksikan rangkuman berita-berita antarabangsa pilihan.
Seorang pengemis Larry Conner berusia 55 tahun maut akibat patah leher selepas disuruh membuat aksi backflip oleh seorang lelaki Keontae Jonas yang menawarkannya $6 Amerika iaitu RM25. Dalam video berdurasi 10 minit itu, Conner dilihat cuba melakukan aksi tersebut. Namun ketika percubaan ketiga, dia tersilap langkah apabila kepalanya mendarat terlebih dahulu pada lantai. Dia meninggal dunia 10 hari kemudian. Jones pula ditahan polis susulan kematian Conner akibat mengabaikan keselamatan umum. Jijik dan kotor, sebuah hospital utama COVID-19 di Port Elizabeth kelihatan seperti zon perang apabila tidak diselenggara dengan baik kerana kekurangan kaki tangan akibat perintah berkurung. Sekumpulan jururawat dilihat terpaksa menjadi tukang cuci hospital selepas banyak janin meninggal dalam kandungan di wad bersalin. Mereka juga terdedah kepada risiko kerana kekurangan peralatan pelindungan diri PPE. Selain itu, darah dan sisa perubatan tumpah ke lantai. Pesakit pula terpaksa tidur berselimukan surat khabar kerana kekurangan katil. Paling menjijikkan kelihatan sekumpulan tikus menjilat darah manusia dari longkang. Tular di media sosial, sekumpulan amfibia jantan spesies bullfrog bertukar warna kuning setiap kali tibanya musim mengawan. Ia akan berlaku ketika fasa peralihan monsun antara Jun dan Julai setiap tahun. Rakaman itu diambil oleh kaki tangan Taman Negara India ketika sedang melakukan tinjauan ke atas amfibia terbabit di Nansipuri, Madhya Pradesh di India. Katak tersebut dikatakan tidak beracun, malah turut dijadikan hidangan penggemar makanan eksotik. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah malam ini. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.